Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini, kita akan membincangkan soalan 7 hingga soalan 12 bagi kertas 1 percubaan SPM 2021 Negeri Sabah. Dalam video yang lepas, kita telah membincangkan soalan 1 hingga soalan 6. Jika anda belum menonton video tersebut, anda boleh menekan link di bawah description. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 7. Titik-titik A, B dan C terletak pada satu garis lurus. Diberi AB sama dengan 2/5 AC. Baik, di sini kita perlu faham, mungkin soalan ni berkaitan dengan apa? Koordinat geometri. AB sama dengan 2/5 AC kan? Macam vektor, 2 ni untuk AB, 5 ni untuk AC. Okey, ini bermaksud ada 2 bahagian, ini maksudnya dia ada 5 bahagian. AC lebih panjang. Di sini kita perlu ungkapkan P dalam sebutan T. Maksudnya di akhir jawapan, mungkin kita dapat format ini. P sama dengan 3T, P sama dengan 5 tambah T. Ini maksudnya P dalam sebutan T. Okey, jadi macam mana boleh dapat jawapan ini? Okey, ini kita mungkin perlu guna konsep darab sirang untuk koordinat-koordinat ini. So, kalau nak senang, kita boleh lakarkan situasi. Okey, contohnya lah, kita boleh lakar macam ini. So, ini kita letak titik A, lepas tu titik B, ini C. Okey, kenapa saya letak B lebih dekat dengan A? Sebab AB 2 bahagian, AC 5 bahagian. Okey, kita set A dengan C dulu. Maksudnya ini B, ini 2 bahagian, ini 3 bahagian. Betul tak? Sebab jumlah bahagiannya lah 5. Kalau sini dah ambil 2 bahagian, maksudnya sini tinggal 3 bahagian. Boleh faham? Keseluruhan AC 5 bahagian. Okay. Kemudian kita tulislah koordinat-koordinat dia. Ini ialah 2H, H. D ialah T, T. Dan C ialah 2P, 3T. So, macam mana nak guna darab sirang? Masih ingat tak? Jika anda ingin memahami soalan-soalan lain yang berkaitan dengan bab ini, anda juga boleh menekan link di bawah description. So, ini kita boleh darab sirang macam ni. 2 ni darab koordinat X, 3 ni darab koordinat X. Okay, untuk dapat P ni. Jadi, saya akan tulis 2 darab 2P tambah dengan 3 darab 2H per 2 tambah 3. Kita hanya ambil nombor 2 ke bawah, nombor 3 ni ke bawah. Okey, sama dengan P. Okey, kemudian kita permudahkan 4P tambah 6H per 5 sama dengan P. 4P tambah 6H sama dengan 5P. Boleh kan? Okey, kemudian saya boleh pindah 4P ke sebelah kanan. 6H sama dengan 5 tolak 4, 1 kan? 1P. Okay, ataupun saya boleh tulis P sama dengan 6H. Ini lebih kemas. So, ini adalah persamaan 1. Kita nak apa sebenarnya? P di sebelah kiri, T di sebelah kanan. Bermaksud nanti H ini mesti kena tukar jadi apa? Tukar jadi dalam sebutan T. Okay, kita perlu fikir macam mana nak tukar jadi T. So, ini bergantung pada koordinat Y. Koordinat Y maksudnya kita akan fokus pada H, T dengan 3T. Tadi X kan? Okay, sama juga kita buat 2 darab 3T tambah dengan 3 darab H per 2 tambah 3 sama dengan T. Okay, kemudian permudahkan 6T tambah 3H per 5. Okay, kemudian pindah ke sebelah kanan. T. Dan ini berhati-hati sebab kita nak P dalam sebutan T kan. Maksudnya kita nak tukar H kan. So kalau nak tukar H, saya akan letak H di sebelah kiri. 5T tolak 6T, negatif T. Maka H sama dengan negatif T per 3. Ini adalah persamaan 2. Okey, bila kita dapat ini, nampak? Ini H kan. H boleh tukar jadi negatif T per 3 kan. So, kita boleh gantikan 2 ke dalam 1.
Gantikan ini ke sini. Jadi kita boleh dapat P sama dengan 6 kurungan negatif T per 3. Okay, pemudahkan kita dapat negatif 2T. Macam ni saja. P dalam sebutan T. Okay, di manakah kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh dapat ini dan ini, dua-dua ni serentak. Ini satu markah. Kemudian kalau kita boleh dapat P sama dengan 6H dan H sama dengan ini, dua-dua ni kita boleh dapat satu markah. Dan akhir sekali kalau kita boleh dapat P dalam sebutan T, ini satu markah. Jadi jumlahnya 3 markah. Boleh kan? Ini untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, sebenarnya saya mendapati dia ada masalah sikit. Okey, sepatutnya ini bukan 3. Sepatutnya dia tukar jadi negatif 1. Okey, kalau anda perhati dengan lebih lanjut, ini sebenarnya negatif 1 bukan 3. So, maksudnya AC tadi tu saya rasa salah lah. Sepatutnya dia turun ke bawah. Kalau kecerunan dia negatif, maksudnya dia turun ke bawah. Apa? Tadi untuk bahagian A, kita hanya nak nak susun P dalam sebutan T saja kan? Asalkan kita ada gambaran dia, then sudah okey. Ini untuk soalan A ya. Okay, sekarang soalan B. Diberi kecerunan AC ialah negatif 1. Bermaksud MAC sama dengan negatif 1. Dan T sama dengan 1. Kita ada dua maklumat ni. Cari persamaan garis lurus berserenjang dengan AC dan melalui titik B. Maksudnya kita nak cari garis mana? Kita nak garis ini. Kita nak garis hijau ni. Garis hijau melalui titik B kan? Dan berserenjang dengan AC. So, tadi saya lakukan salah. Sepatutnya AC ni turun ke bawah lah. Contoh dia macam ni. Ini yang betulnya. Okay, yang ni A. Lepas tu yang ni B kan. Yang ni C. Saya buat sekali lagi. Kita nak cari garis hijau ni. Okay, garis hijau ni. Sekarang kita punya kecerunan AC ialah negatif 1 kan. Kita nak cari kecerunan hijau ni. So, kita ada MAC negatif 1. Kita nak cari M2 ini. Kalau kita ada M2, kita perlu sediakan koordinat untuk B. Sebab garis hijau melalui titik B. Kita mesti ada koordinat B dulu. Okay, so B lah apa? P, T kan. Kita ada T, T1. So berdasarkan T, boleh cari P. Okay, faham? So ini saya padam dulu lah. Ini koordinat B kan. Dia PT kan. So saya boleh tulis apabila P sama dengan 1, P sama dengan negatif 2 darab 1, P nya negatif 2. So maksudnya B adalah apa? Negatif 2, 1. Bila kita ada koordinat, kita perlu ada kecerunan. Oleh sebab mereka berserenjang, garis putih dengan garis hijau, kita perlu tahu hubungan kecerunan. MAC darab M2 negatif 1. Kita boleh ganti ini ke sini. Maka M2 sama dengan 1. Kalau kita ada M2, titik ini, kita boleh guna formula apa? Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Masukkan semua maklumat ke sini. Okay, jadi Y tolak 1 sama dengan 1 kurungan X tolak negatif 2. Y tolak 1, ini apa? X negatif positif. X tambah 3. Boleh kan? So, ini soalan B. Jadi, di manakah kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh dapat dua maklumat ini tepat dan kita ganti ke dalam formula, satu markah. Dan akhirnya kalau kita boleh simplify, simplest form, ini satu markah. So, jumlahnya 2 markah dengan 3 markah, 5 markah. Boleh kan? Ini ialah soalan 7. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan bincang soalan 8. Diberi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 8, cari D dx, Y per X tolak dy dx. Baik, di sini kita perlu faham konsep pembezaan. Untuk pembezaan, dia ada beberapa format yang sama maksud. Contohnya dy dx. Dy dx sebenarnya dia maksud sama seperti D dx. Y ini kita boleh tulis di sebelah tengah. Yang di tengah itu maksudnya di atas. Maksud dia sama. So, bila kita nampak D dx ini serupa dengan ini kan.
cuma dalam tanda kurung ini dia ada y per x dengan dy dx. Okey, ini ialah y. Okey. So untuk selesaikan ini, kita perlu cari y per x dulu, kita cari dy dx dulu. Cari kedua-dua ini dulu. Kemudian kita baru masuk ke dalam. Okey. So, kita ada y sama dengan x kuasa 3 tolak 8 kan. Kita pergi cari y per x dulu. Kalau y per x maksudnya ini bahagi dengan x. Y bahagi x. Jadi, y per x sama dengan x kuasa 2 tolak 8x kuasa negatif 1. Sebab ini kuasa 1 kan. Bawa ke atas jadi negatif 1. Kita akan tulis dalam bentuk satu baris supaya nanti senang cari pembezaan. Boleh faham? So, ini y per x. Kemudian kita ada dy dx. Okay, dy dx. 1 darab 3, 3. Salin x, turunkan kuasa jadi 2. Bezakan pemarah akan dapat sifar, tak payah tulis. Okay, so bila kita ada y per x, kita ada dy dx kan? Kita boleh masukkan dua ini ke dalam soalan ini. Okay, so saya akan salin d dx y per x tolak dy dx. Okay, y per x ialah apa? X kuasa 2 tolak 8x kuasa negatif 1 tolak dengan 3x kuasa 2. Kemudian kita ada berapa sebutan? 1, 2, 3. Kita akan bezakan 1 per 1. So, di sini berhati-hati 1 kan? 1 darab 2, 2. Okay, kita nak bezakan lah 1, 2, 3 setiap ini. 1 darab 2, 2. Salin x, turunkan kuasa jadi 1. Dapat tulis. Negatif 8 darab negatif 1, positif 8. Salin x, turunkan kuasa jadi negatif 2. Negatif 3 darab 2, negatif 6. Salin x, turunkan kuasa jadi 1. Okay, kemudian kita boleh 2x tolak 6x dapat negatif 4x kan. Tambah yang ni kita boleh susun ke bawah, lebih kemas. Boleh. So, ini adalah jawapan untuk d dx y per x tolak dy dx. Okey kan? Okay, so di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita boleh dapat dy dx, tadi kita selesaikan ini dulu kan? Kalau dapat ni, satu markah. Okay, kemudian kalau kita boleh bezakan setiap ini, dengan baik. Kalau kita boleh bezakan setiap ini dengan tepat, satu markah. Lepas tu kalau kita boleh pemudahkan simplest form, jumlahnya 3 markah. Sekarang kita pergi soalan B. Diberi rengkong ini dengan keadaan M ialah pemarah, titik pusingan pada KH. Bila kita nampak titik pusingan, maksudnya mungkin ialah maksimum, mungkin dia ialah minimum. So, bila dia ialah maksimum minimum, apa yang berlaku? Kita kena faham konsep ini ya. Maksudnya tak kira minimum ataupun maksimum. Okey, apa yang berlaku? Kecerunan tangent sama dengan sifar. Okey, kecerunan tangent means that dy dx. Dy dx sama dengan sifar. Tak kira minimum ataupun maksimum, dy dx sama dengan sifar. Kat sini titik pusingannya lah KH kan. Kita nak apa? Ungkapkan K dalam sebutan M. Bermaksud di akhir jawapan, K di sebelah kiri, M di sebelah kanan. Saya salin soalan dulu Okay, so di sini macam mana? Kita akan cari dy dx dulu. Okay, dy dx iaitu fungsi kecerunan. Okay, bezakan ini dapat apa? 1 kan? Okay, kemudian 2 darab M kuasa 2, 2M kuasa 2. Salin balik ini, turunkan kuasa jadi 1. Bezakan X tolak 3 dapat 1. Kemudian tulis dalam bentuk macam ni lah. Ini ialah fungsi kecerunan. Okay, lepas dapat ini, kita akan tulis lah pada titik pusingan iaitu KH. Kita kena biasa tulis ayat macam ni, lebih faham, lebih senang faham. Pada titik pusingan ni, dy dx sama dengan sifar. Kena biasakan diri lah tulis ayat ni. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan.
Okay, so di sini berarti dy dx sama sifar kan. Dy dx ialah ini. So kita perlu gantikan koordinat x ini ke sini, ke x. Yang koordinat y biasa tak akan digunakan untuk silibus tingkatan 4 dan 5. Kita hanya masukkan x ke dalam sini saja. Okey, jadi saya boleh dapat 1 tambah 2m kuasa 2 kurungan k tolak 3. Sama dengan sifar. Kemudian kita boleh pindah 1 ke sebelah kanan. Dapat negatif 1. Lepas tu pindah 2m kuasa 2 ke sebelah kanan. Betul kan? Dan akhir sekali pindah 3 ke sebelah kanan. 3 tolak ini. Okey, dua sebutan ini nak gabung ke tak nak gabung is okay. As long as K di kiri, M di sebelah kanan. Itu saja. Boleh kan? So, ini untuk soalan B. Di mana kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh bezakan ini, dua sebutan ini dengan tepat, 1 markah. Kemudian kalau kita boleh gantikan koordinat X ini ke dalam X, 1 markah. Dan kalau kita boleh dapat jawapan tepat, 1 markah. Okay kan? Okay, ini soalan 8. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Baik, untuk soalan 9, ini tentang topik pengamiran. Kamiran 0 hingga 2 untuk fungsi hx ialah 4. Kamiran untuk fungsi fx dari 1 hingga u ialah 3. Hitungkan nilai bagi kamiran hx dari 0 hingga 1. Tolak kamiran hx dari 2 hingga 1. Baik, di sini kita ada dua maklumat. Mungkin kita salin dulu. Okay, selepas itu kita nak cari nilai ini kan. So, kita salin soalan dulu. Sambil salin, kita sambil perhatikan itu lower limit dengan upper limit. Had bawah dengan had atas tu. Biasanya had bawah ialah nombor yang kecil, had atas ialah nombor yang besar. Okay, dari sifar hingga 1. Tolak dengan dari 2 hingga 1. Ini nampak pelik kan? Sebab biasanya ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita perlu fokus pada fungsi h saja kan. Ini tak berkaitan dengan f. So kat sini kita perlu tukarkan dua had ini, tapi dengan syarat letak negatif. Ini kita salin lah. Lepas tu tolak ini kita salin. Ini tukar jadi negatif kamiran 1 hingga 2. Ini berdasarkan hukum kamiran. Lepas tu negatif-negatif jadi positif. So, kalau ikut hukum kamiran, kamiran dari 0 hingga 1 dengan kamiran 1 hingga 2 bermaksud kita boleh gabungkan mereka jadi satu sebutan. Kalau ini sama, had atas ini dengan had bawah ini sama, kita boleh gabungkan. Maksudnya kesimpulan ialah dari 0 hingga 2. Okay, kita boleh tulis kamiran 0 hingga 2 hx dx. So, ini sebenarnya apa? 4. Okay, jawapan dia 4. Di manakah kita dapat markah? Sebab ini satu markah kan. Sangat senang. Ialah di sini. Jawapan akhir kita. So mungkin ada orang dia tak buat langkah-langkah di bahagian tengah is okay. Tapi saya galakkan anda tulis supaya kurangkan risiko untuk membuat kesalahan. Ini soalan A. Sekarang kita pergi soalan B. Okay. Cari nilai U dengan keadaan U lebih daripada sifar. Okay, biasanya ada syarat ini bermaksud mungkin nanti ada dua jawapan. So kita akan pilih yang lebih besar daripada sifar. Okay, jika ini, so saya akan salin ini. Inilah kiri, inilah kanan. Nampak? So kita akan salin, lepas tu teruskan kiri dan kanan sahaja. So kamiran 0, 2 hx dx tambah dengan kamiran 1 hingga u fx tambah x dx sama dengan 37/2. So, kita akan teruskan macam ni. So, berhati-hati ya. Ini adalah tentang fungsi h. Ini adalah tentang fungsi f. So, kat sini kita akan guna hukum kamiran. Kita akan faktorkan 2 keluar. Kemudian ini, sebab dalam tu dia ada dua sebutan, kita asingkan. So, kamiran 1u fx dx
Okey. Tambah. Sebab sini tambah, satu dia tambah. Kamiran 1U X dx sama dengan 37/2. Okey, kemudian 2 darab apa? Ini ialah 4. Jadi saya boleh isi 4 kat sini. Kamiran 1 hingga U fx ini apa? 3. Jadi kita terus isi. Untuk ini kita perlu ambilkan sendiri. Okey, X kuasa 2/2. 1 hingga U. Okey. 8 tambah 3, 11. U boleh masuk, 1 boleh masuk. Jadi U kuasa 2/2 tolak dengan 1 kuasa 2/2. Kemudian kita guna kalkulator lah. 37/2 tolak dengan 11. Dapat 15 per. Kemudian tambah dengan 1/2. Dapat 8. Okey, lepas tu pindah 2 ke sebelah kanan. 16. Dan berhati-hati ya. Ini ialah positif, negatif 16. Kita ada 2 jawapan. U positif, negatif 4. Okey, tetapi di sini nak tengok apa? U lebih besar daripada sifar kan? Jadi kita tulis tetapi U lebih besar daripada sifar, maka U sama dengan 4. Okey, kita kena biasa tulis macam ni. Biasa tulis macam ni. Sebab bukan sentiasa ialah U lebih daripada sifar. Kalau next time dia tulis U kurang daripada sifar, kita kena pilih negatif 4. So saya nampak ada banyak murid dia akan tulis macam ni. Terus dapat U 4. By right, kita tulis macam ini dulu. Lepas tu kita baru buat decision. Kita pilih yang positifnya, U 4. So ini B. Di manakah kita boleh dapat markah? Okay. Kalau kita boleh gantikan nilai dengan tepat. Okay. Dan kamikan dengan betul satu markah. Lepas tu kalau kita boleh ganti U dengan satu ke dalam, satu markah. Kalau kita boleh memudahkan dan dapat jawapan akhir U4 ni satu markah. Pastikan ialah satu jawapan lah, U4. Boleh kan? Inilah soalan 9. Kalau tak ada masalah, kita akan bincang soalan 10. Dalam satu majlis makan malam di sebuah hotel, Amin, Badru, Chong, Dipa, Emma dan Faiza terpilih untuk duduk di suatu meja bulat. Tentukan bilangan cara mereka duduk jika Emma dan Faiza mesti duduk sebelah menyebelah. Sekarang kita nak susun 6 orang ni A, B, C, D, E, F, okay, di meja bulat. So, pastikan Emma dengan Faiza mesti side by side. Maksudnya di sebelah. So, macam mana? Mungkin saya letak A, B, C, D, E, F dulu. Okay, ini saya letak A, B, C, D, E, F. Sekarang kita nak pastikan E dengan F ni duduk sebelah menyebelah. So, kalau untuk situasi ni, kita boleh buat apa? Saya bagi satu cara. Kita boleh ikatkan mereka bersama. Ikatkan dua ni. Maksudnya kita jadikan ini sebagai satu grup, satu kumpulan. Maksudnya sini ialah satu kumpulan, satu kumpulan, satu kumpulan, satu kumpulan, satu kumpulan. Jadi di sini kita ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kumpulan, betul tak? Okay, so kalau ikut pilih atau untuk meja bulat ini, okay, bilangan cara dia macam mana? Formula dia ada kan? N tolak 1 faktorial. So N ini lah, sini ada berapa grup? 5 grup kan? Maksudnya sini saya akan isi 5 di dalam. Okay? So saya akan tulis bilangan cara sama dengan apa? 5 tolak 1 faktorial. Okay? N itu ialah 5. Sebab sini ada 5 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pastikan kita darab dengan apa? Okay? Jangan lupa, walaupun E dengan F duduk sebelah menyebelah kan, mereka berdua ni masih boleh tukar tempat. Maksudnya E boleh di atas, F boleh di bawah. Boleh tukar antara mereka. So ini adalah sebenarnya 2 faktorial. Kalau dua orang ni nak tukar tempat ni, 2 faktorial. Tetapi mereka masih duduk di sebelah. Boleh faham?
So inilah 2 faktorial kita kena isi kat sini. Lepas tu gini kita boleh tekan kalkulator. 5 tolak 1. Lepas tu faktorial. Darab dengan 2 faktorial. Okey, jawapannya lah 48. Ini saja. A2. Emma dan Faizal tidak boleh duduk sebelah menyebelah. Okey, untuk soalan macam ni, kita akan ambil bilangan cara untuk yang tak ada syarat, tanpa syarat. Kita perlu cari bilangan cara yang maksimum kalau tak ada syarat. So tak ada syarat maksudnya mereka boleh duduk mana-mana sajalah. Okey, kalau tak ada syarat maksudnya sini ada berapa kumpulan? Kita ada 6 kumpulan. Okey, kita ada 6 kumpulan. Boleh faham tak? Yang 6 bulatan biru ini. Okey, sini ada 6 kumpulan kan? So kita akan tulis bilangan cara ini untuk apa? Tanpa syarat. Mereka nak duduk mana-mana pun boleh. Kalau 6 kumpulan bermaksud 6 tolak 1 faktorial. Okay, ini kita tekan kalkulator. 120. Kalau tak ada syarat, 120. Tadi ini untuk apa? E dengan F mesti duduk bersama kan? Sekarang kita nak tidak boleh duduk sebelah menyebelah. So, kita akan tulis bilangan cara. Okay. Yang ni ialah tidak duduk sebelah menyebelah. Kalau boleh kita salin lah. Supaya kita faham kita sedang buat apa. Okay, kita akan ambil ini, tolak ini. Sebab ini untuk yang duduk sebelah menyebelah. 48 cara kan. So, ambil yang ini, tolak 48. Jawapannya lah 72. Ini saja. Okay, jadi di mana kita dapat markah? Sini 2 markah, sini pun 2 markah. So, ini 1, 1. Okay, kemudian kalau kita boleh cari yang tanpa syarat 120. Dan lepas tu kalau kita boleh tolak. Okay, maksudnya guna ini tolak A1 punya dapat 72. Ini 1 markah. Okay kan? Ini soalan 10A. Okay, kalau tak ada masalah kita lihat soalan 10B. Baik, untuk soalan 10B, satu set soalan ujian matematik terdiri daripada 6 soalan bahagian A. 6 soalan di bahagian A, 7 soalan di bahagian B. Setiap pelajar perlu menjawab 10 soalan. Dengan keadaan sekurang-kurangnya 4 soalan dari bahagian A mesti dipilih. Okey, pastikan kita ikut syarat ini ya. At least 4 questions from section A. Pastikan sekurang-kurangnya 4 soalan. Hitung bilangan cara pelajar boleh menjawab 10 soalan tersebut. So untuk situasi ini apa? Tentang gabungan. Dia bukan tentang pilih atau. Sebab ini tak perlu atau kan, kita hanya pilih saja. So, saya akan cadangkan kita buat satu jadual kecil. Sebab kita ada bahagian A, bahagian B kan. Kita tulis A, B. Okey, tanya pada diri. Soalan bahagian A ada berapa? 6 kan? Jadi, saya akan catat 6 di sini. Bahagian B ada 7 soalan. Di sini kita perlu pastikan at least 4 questions from A. So, saya akan isi 4 kat sini. Kalau sini 4, sini mesti 6. Sebab kita nak jawab jumlah 10 soalan. Okay. So, inilah kemungkinan yang pertama. Okay. Tetapi, mungkin dia jawab soalan bahagian A 5 soalan. Kalau ini 5, ini pun 5. Sebab jumlah mesti mencapai 10. Kemudian, kita boleh jawab 6 soalan dari bahagian A dan baki 4 soalan daripada bahagian B. Okay. So, pastikan jumlah ini semua ialah 10. Bila dah senaraikan semua ni, kita boleh cari bilangan cara. Okay, so ini kemungkinan pertama kan. 6C4. Daripada 6 soalan, kita pilih 4 soalan jawab. Dan daripada 7 soalan, kita pilih 6. Ini simbol maksudnya dan. Okay, kita jawab 4 dan 6. Jadi jumlahnya 10 soalan. Boleh faham? So, ini adalah kemungkinan pertama. Tambah dengan kemungkinan yang kedua. Okay, so di sini apa? Kita guna tambah. Kenapa guna tambah? Sebab atau. Okay,
Ini maksudnya atau. Ini atau ini. Ini atau ini atau ini. So, pastikan guna tambah. Okay, ini 6C5. 6C5 darab 7C5. Okay. Sama juga ini maksudnya dan. Okay, tambah dengan yang last one tu 6C6. 6C6 darab 7C4. Boleh kan? Okay, lepas tu kita tekan kalkulator untuk bahagian ini. 6C4 darab 7 6. 105. Ini kita tekan 6C5 darab 7C5. 126. 6C6 darab 7C4. 35. Dan kita cari hasil tambah 266. Boleh kan? Okay, jadi di mana kita dapat markah? Okay, ini kalau kita boleh tulis semua ni satu markah. Kalau kita boleh cari setiap nilai ni tepat satu markah. Dan dapat jawapan tepat satu markah. 3 markah. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan yang seterusnya. Baik, untuk soalan 11. Ini adalah tentang soalan taburan kebarangkalian. Okay. 80% daripada murid sekolah berminat dalam subjek matematik. Okay, so untuk soalan seperti ini, kita kena tahu dia tentang berminat ke ataupun tidak berminat. Okay, either ya ataupun tidak. So ini 80% dia berminat dalam matematik. Satu sampel yang terdiri daripada N murid diambil secara rawat daripada sekolah itu. So di sini kita ada dua maklumat, 80% dengan N murid. Inilah sampel dia lah. Okay, bilangan orang murid iaitu N. So, bila kita dah baca ayat ni, kita kena tulis tajuk dia. Okay, kita boleh tulis macam ni. Biar X, ini adalah pemboleh ubah rawak. Bilangan murid yang berminat dalam matematik. So, ini bukan setiap orang murid dia akan tulis macam ni. Tapi saya galakkan semua orang tulis macam ni supaya anda faham apa itu sebenarnya X. X di sini untuk yang berminat. Sebab untuk soalan kebat, kadang-kadang ini kita tulis tajuk berminat tapi soalan dia tentang tidak berminat. So kita kena faham lah dia berminat ke ataupun tidak berminat. Lepas tulis ni kita akan tulis taburannya. Kita akan tulis X bertaburan binomial. Sebab ini adalah pemboleh ubah rawat discrete. Dia bukan serenja. So kita akan isi ni N. N murid kan. Lepas tu yang ni tentang berminat. Pastikan kebarangkalian ni untuk yang berminat. Jadi 80% untuk berminat iaitu 0.8 bahagi 100. Okay, lepas itu kita baru baca A. Jika kebarangkalian semua murid berminat dalam subjek matematik ialah 0.1342 kali nilai M. So kita kena tukar ayat ini kepada simbol matematik. Okey, kebarangkalian maksudnya P. Semua murid berminat maksudnya X sama dengan N. Okey, bayangkan kita ada 100 orang. Okey, bayangkan kebarangkalian bahawa semua murid maksudnya 100 orang murid berminat, betul tak? Jadi saya boleh tulis X sama dengan 100. Sebab X itu ialah bilangan murid yang berminat, iaitu 100. Tetapi 100 itu hanya anggapan saya sahaja. Sepatutnya ialah N kan? Jadi jangan tulis inilah, kita kena tulis PX sama dengan M. Ialah maksudnya sama dengan 0.1342. Dengan ini kita ada sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Boleh kan? So saya akan tulis PX sama dengan N sama dengan 0.1342. Kemudian teruskan macam ini. Okey, di sini kita nak guna apa? Rumus untuk taburan binomial. Formula dia apa, masih ingat tak? PX sama dengan A ialah NCR darab PR, P kuasa A, Q kuasa N tolak A.
So kat sini lah PX sama dengan N. Kita akan tulis NCN. Okey, berhati-hati ya. N ini merujuk pada N ini. Dan N ini ialah N kat sini. Boleh faham? Sama seperti R ini. Kemudian kita akan salin P. 0.8 kuasa N darab dengan 0.2. Ini kebarangkalian berjaya, kebarangkalian gagal. N tolak N, sifar. Okay, dan di sini kita perlu faham NCN ni ialah 1. Kalau tak pasti kita boleh tekan. Contoh 3C3A1. Ini 1, ini pun 1. Kita hanya tinggal 0.8 kuasa N sahaja. Lepas tu, untuk mencari N, kita terpaksa letak log. Sebab kita tak boleh tukar ini jadi 0.8. Log 0.8 kuasa N pun sama. Okay, N pindah ke depan. So, bila sampai langkah ini, berhati-hati. Kalau simbol ini sama dengan, kita boleh pindah. Tetapi kalau simbol ini lebih daripada ataupun kurang daripada, cikgu cadangkan kita tekan asing-asing. Maksudnya kita buat macam ni lebih baik. Log, lepas tu ni 0.8. Kita tekan asing-asing. Walaupun ini sama dengan, saya buat asing-asing lah. Supaya anda lebih jelas. So, kita akan tulis macam ni. Sama dengan log, lepas tu ni 0.1342. Okay, lepas tu kita pindah ini ke sebelah kanan. Okay, bahagi dengan ini. Okay, dapat apa? Nampak ini 9.00 kan? Maksudnya kita tulis 9 cukup lah. Sebab N di sini mesti ialah integer. Okay? Jadi jawapannya adalah 9. Boleh kan? So yang penting di sini adalah teknik terjemah ayat. Terjemah ayat jadi simbol matematik. Ini penting. Dan saya dah bagi tahu ini penting lah. Sebab kita tahu X itu berminat dan kita tulis taburannya dulu. Sebelum kita jawab soalan. Okay, jadi di mana kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh isi formula dengan tepat, 1 markah. Kalau kita boleh selesaikan dengan guna logaritma, 1 markah. Kalau jawapan tepat, 1 markah. Jadi jumlahnya 3 markah. Okay, ini soalan A. B. Berdasarkan jawapan di A, cari kebarangkalian kurang daripada 3 orang berminat. Lihat betul-betul ni berminat. So, kalau berminat masih lagi tentang X lah. So, untuk ini, tadi kita dapat N kan? Isi balik kat sini. Okay. X, B, 9.0.8. So, kat sini kita terjemah ayat sekali lagi. I kurang daripada 3 orang berminat means that X kurang daripada 3. Okay ya? Bilangan murid yang berminat ni kurang daripada 3. Okay, so saya akan tulis PX kurang daripada 3 sama dengan apa? Tanya pada diri, kurang daripada 3 kita ada nombor 2, 1, sifar. Saya akan start dengan sifar. Okay, macam ni, 0, 1, 2. Lepas tu kita akan guna rumus seperti tadi lah. Okay, 9C sifar. Kuasa sifar, kuasa 9. Ini 9C1, kuasa 1, kuasa 8. 9C2, kuasa 2, kuasa 7. Kemudian kita akan tekan satu persatu lah kalau nak selamat. 9C sifar darab ini darab dengan 0.2 kuasa 9. Okey, kita boleh tulis macam ni tak apa. Tapi yang penting akhirnya kita bagi sekurang-kurangnya 4 angka berti lah. Kalau nak tulis macam ni is okay. Lepas tu 9C1. Okey, kalau nak tukar nombor ini boleh. Ini tukar jadi 8. Ini tukar jadi 1.
Ini tukar jadi 1. Okey. So, dapat ni 36 per. Okey, ini. Kita tukar jadi 7. Ini tukar jadi 2. Ini tukar jadi 2. Okey. So, dapat ini. Okey, tak apa. Kita nak salin ini pun tak apa. It's okay. Tapi yang penting akhirnya kita bagi 4 angka berarti. So, guna ini. Tambah dengan ini. Okey. Tambah dengan yang akhir tu. 1/195,312. So, bila dapat ini, saya akan bergeraklah titik perpuluhan ni ke depan. Sebab negatif 4 kan. 0.00031339. Kan betul tak? 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 1, 2, 3, 4. Okay. So, dengan ini kita dah siap. Okay, so di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita boleh asingkan ni kurang daripada 3, jadi 3 bahagian 1 markah. Kalau kita boleh isi rumus dengan tepat untuk setiap ini 1 markah. Kalau jawapan tepat 1 markah. Jumlahnya 3 markah. Okey kan? Ini soalan 11. Okey, kalau tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Baik, sekarang kita lihat soalan 12. Diberi 15M tambah N, 3M tambah N, dan N tolak M ialah 3 sebutan pertama untuk janjang geometri dengan M tidak sama dengan sifar. Okey, baik. Di sini berhati-hati. Bila kita nampak dia janjang geometri, bermaksud mesti ada apa? Nisbah sebelumnya. Betul tak? Nisbah sebelumnya maksudnya T2 bahagi T1 sama seperti T3 bahagi T2. So, kita nak buat apa? Ungkapkan N dalam sebutan N. Maksudnya nanti N di sebelah kiri, M di sebelah kanan. Okay, so kita nak buat macam mana? Mungkin saya salin soalan dulu. Ini. Okay. So, saya akan tulis T2 per T1 sama seperti T3 per T2. Ini adalah nisbah sebelumnya. Okay, so kita ganti 3M tambah M per 15M tambah N. Sama seperti N tolak M bagi 3M tambah N. Okay kan? Kemudian kita boleh jadi satu baris darab silang. So, 3M tambah N darab 3M tambah N. N tolak M darab 15M tambah N. Kemudian kita permudahkan. So, ini dapat 9M kuasa 2, 6MN, N kuasa 2. Ini adalah 15mm. Lepas tu N kuasa 2, tolak 15M kuasa 2, tolak M. Okey, lepas tu kita pindahlah. 9 tambah 15M. Kita akan pindah ini ke sebelah kiri. Okey, 9 tambah 15, 24. Kemudian saya akan pindah ini ke sebelah kiri. Ini pun sama. So, saya akan tulis 6 tolak 15 tambah 1. Hati-hati ya. Dapat negatif 8mn. Okay, dan akhir sekali, ini tambah n kuasa 2 kan. Ini tambah n kuasa 2. Kalau kita pindah, dia akan jadi sifar. So, maksudnya kita tinggal bahagian ini saja. Sama dengan sifar. Okay kan? Okay. Lepas kita dapat langkah ini, kita boleh buat apa? Kita boleh permudahkan. Mungkin bahagi 8. Okay, kemudian kita boleh guna cara untuk faktorkan M darab dengan 3M tolak N. Kalau boleh jangan terus masukkan M dengan M. Kalau boleh kita faktorkan. So, M sama dengan sifar atau 3M tolak N sama sifar. Jadi, 3M sama dengan N, N sama dengan 3M. So, kat sini kita kena berhati-hati. Dia kata M tidak sama dengan sifar kan. Bermaksud ini kita akan ditolak lah. Kita hanya ambil ini saja. Okay. Dia nak N dalam sebutan M kan. Maksudnya inilah jawapan kita. Ini di kiri, ini di kanan. Ini untuk soalan A. B. Cari nisbah sepunya bagi janjang di atas. Okay, sangat senang kan? Sebab
Ini adalah nisbah sebelumnya ataupun ini. Sekarang kita sudah dapat N sama dengan 3M kan. Kita hanya perlu ganti 3M ke sini sahaja. Oke, so saya akan tulis ya. R sama dengan 3M tambah M per 15M tambah N kan. Kita ganti 3M ke sini. 6M per 18M. Jadi pemudahkan dapat 1 per 3. So ni B. C. Cari hasil tambah hingga ke tak terhinggaan jika M 6. So maksudnya kita nak cari S infinity A per 1 tolak A. Kalau kita ada A, kita ada R, kita boleh cari S infinity. So R sudah ada, kita tinggal A saja. So A lah ini kan. So pastikan kita cari A dulu. Okay. A sama dengan 15M tambah N, yaitu tadi ini N sama dengan 3M kan, 18M. Sekarang dia bagi tahu M tu 6. Jadi kita ganti kat sini 18 darab 6 108. Bila kita ada A, ada R, kita boleh cari S infinity. Itu saja. So 108 per 1 tolak 1 per 3. Ini kita guna kalkulator. Jawapannya lah 162. Okey, so di manakah kita dapat markah? Okey, kalau kita boleh tulis ini sama dengan ini, 1 markah. Kemudian kalau kita boleh faktorkan ini dengan tepat 1 markah. Dan akhir sekali, kalau kita boleh dapat N dalam sebutan M, ini 1 markah. Okey, ini untuk A. Untuk soalan B, nisbah sebelumnya. Kalau kita boleh gantikan, itu N sama dengan 3M ke dalam sini 1 markah. Kalau dapat jawapan nisbah sebelumnya 1 markah. Dan untuk C itu, kalau kita boleh dapat A 1 markah. Kalau kita boleh guna formula dengan tepat, dapat jawapan 1 markah. So sini jumlahnya 7 markah. Okay, baik. So kita dah bincang habis bahagian A untuk kertas 1. Dalam video yang seterusnya, kita akan bincang bahagian B untuk kertas 1. Jika tak ada masalah, kita akan tambahkan perbincangan di sini. Jumpa lagi. Bye-bye. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.